saya, Cikgu Habibah. Kita ada 72 siri pembelajaran untuk dipelajari. Murid-murid dah bersedia untuk belajar? Jika sudah bersedia, mari kita belajar sekarang. Kali ini, kita akan belajar subjek matematik. Jom kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya, Cikgu Ali dalam mata pelajaran Matematik tahun 4. Video kali ini kita akan mempelajari tajuk koordinat. Untuk pengenalan kepada tajuk koordinat, kita perlu mengenali Satah Carters. Satah Carters ni diperkenalkan oleh René Descartes, iaitu seorang pemikir dari Perancis. Jadi, René Descartes memperkenalkan Satah Carters bagi mencari kedudukan sesuatu objek ataupun tempat. Apakah yang terdapat di dalam Satah Carters? Di dalam Satah Carters terdapat paksi mengufuk, iaitu paksi melintang yang berada di bawah satah yang kita panggil juga sebagai paksi X. Dan di dalam Satah Carters juga terdapat paksi mencancang, iaitu paksi menegak ke atas, dan kita panggil juga paksi ini sebagai paksi Y. Di awalan paksi terdapat dua persilangan antara garis X dan garis Y yang kita sebut sebagai asalan. Perlu diingat bahawa asalan itu nombornya sentiasa kosong. Di dalam tajuk ini, kita akan mempelajari bagaimanakah untuk menentukan koordinat. Jadi seandainya anda semua diberikan satu titik dan perlu menentukan koordinat, kaedah untuk kita tentukan koordinat adalah dengan kita membaca kedudukan titik ataupun tempat tersebut bermula dengan menyebut kedudukannya pada paksi X dan kemudian menyebut kedudukannya pada paksi Y. Sebagai contoh, kalau kita lihat gambar yang telah dipaparkan, terdapat sebuah rumah. Di manakah kedudukan ataupun di manakah koordinat bagi rumah tersebut? Mari sama-sama kita kira koordinat bagi rumah tersebut. Kita lihat yang pertama sekali, di manakah kedudukan rumah tersebut di dalam paksi X. Kita tengok titik tersebut dan apabila kita gariskan titik tersebut ke arah paksi X, iaitu ke bawah, kita mendapati titik rumah tersebut menghala ke nombor 5 pada paksi X. Maka kita dapat tahu bahawa koordinat rumah tersebut berada pada koordinat 5 paksi X. Bagaimana pula dengan paksi Y? Kita gariskan ke sebelah kiri rumah tersebut, titik tersebut ke arah paksi Y, dan kita mendapati garisan dari titik tersebut akan tiba ke nombor 4 di paksi Y. Maka kita akan dapat tahu bahawa kedudukan rumah tersebut berada pada koordinat 4 pada paksi Y. Apabila kita ingin menyebut koordinat, kita perlu menyebutkan kedua-dua paksi bermula paksi X kemudian paksi Y. Seperti rumah yang tadi tu, kita sudah tahu ia berada pada koordinat 5 di paksi X dan ia berada pada koordinat 4 pada paksi Y. Maka kita akan sebut 5, 4. Ataupun koordinat 5, 4. Dan bagaimana kaedah untuk kita menulis? Buka kurungan 5, 4, tutup kurungan. Sekali lagi, 5 itu merupakan kedudukan di paksi X, 4 itu kedudukan di paksi Y. Maka, titik rumah tadi ataupun yang dalam gambar ini adalah rumah Siti. Rumah Siti berada di koordinat 5, 4. Mudah kan untuk kita cari koordinat? Okey, ini adalah kaedah untuk kita mencari koordinat sekiranya koordinat itu tidak ketahui tetapi rumah itu berada di dalam satu titik di dalam carta Carters. Jadi yang seterusnya, bagaimana pula sekiranya diberikan koordinat dan diminta untuk menandakan kedudukan titik tersebut mengikut koordinat yang diberikan. Sebagai contoh, tandakan koordinat P di 4, 2. Jadi sekali lagi, tandakan koordinat P di 4, 2.
4 tu apa? 4 itu adalah koordinat pada paksi X dan 2 adalah koordinat pada paksi Y. Maka kaedah yang boleh kita lakukan iaitu kita letakkan pengiraan kita bermula dari asalan. Kita mulakan dengan paksi X dan dengan perkiraan 4. Kerana yang diberikan tadi 4. Jadi kita gerakkan 4 unit. 1, 2, 3, 4. Jadi kita dapat nombor 4, kita bulatkan nombor 4. 2 itu pula apa? 2 itu adalah kedudukan koordinat pada paksi Y. Jadi paksi Y adalah paksi mencancang, iaitu paksi yang ke atas. Maka kita kirakan dari asalan 0, 1, 2, kita bulatkan nombor 2. Kemudian kita gerakkan nombor 4 pada paksi X tadi, kita gerakkan ke atas, dan nombor 2 pada paksi Y tadi kita gerakkan ke sebelah kanan, dan garisan yang bersilang itu adalah titik koordinat bagi P. Maka tandakan titik, bulatkan titik, hitamkan, tulis P di situ dan tuliskan koordinatnya kurungan 4,2 tutup kurungan. Maka kita dapatlah P 4,2. Itu adalah koordinat bagi P, dan begitulah kaedah untuk kita menandakan koordinat. Okey, kita cuba sekali lagi untuk menandakan koordinat bagi kod S. Jadi di sini soalan yang diberikan adalah tandakan koordinat S. Koordinat S berada di 0, 6. 0, 6. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah paksi X, yang kedua adalah paksi Y. Jadi 0 adalah paksi X. Jadi apabila 0, di manakah terletaknya 0? 0 terletak di titik asalan. Jadi kita bulatkan nombor 0. Dan seterusnya, kita cuba dapatkan koordinat bagi paksi Y. Koordinat bagi paksi Y adalah 6. Maka bermula dari asalan iaitu 0, kita kira sehingga ke 6, satu unit demi satu unit sehingga ke 6, dan kita bulatkan nombor 6. Jadi bermula 0 menggunakan paksi Y. 1 ke atas, 2 ke atas, 3 ke atas, 4 ke atas, 5 ke atas dan 6 ke atas. Maka kita bulatkan 6. Maka paksi X tadi kita gariskan ke atas dan kita akan bersilang dengan paksi Y, iaitu yang berada pada kedudukan 6. Jadi kita akan dapat kedudukan 0, koordinat 0, 6 itu terletak di atas garisan paksi Y pada asalan dan titik 6 pada garis Y tadi. Jadi itu adalah kaedah untuk mengira koordinat bagi carta kata dengan kita berikan titik koordinat tersebut. Mudah kan? Sekali lagi saya terangkan untuk kita ingat semula apa yang telah kita pelajari. Untuk mengira koordinat bermula dengan paksi X dulu, kemudian paksi Y. Dan kaedah kita menulis koordinat, buka kurungan, tulis nombor bagi paksi X, koma, nombor koordinat pada paksi Y dan tutup kurungan. Sebagai contoh, buka kurungan 0,6 tutup kurungan. Dan bagi untuk menyebut, kita akan sebut dengan sebutan koordinat 0,6. Itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Semoga melalui pembelajaran ini kita boleh mempraktiskan penggunaan koordinat, dan ini akan memudahkan lagi, terutamanya kalau kita lihat di dalam peta ada koordinat, itu memudahkan untuk kita mencari sesuatu kedudukan. Jadi semoga bermanfaat. Semoga awak semua ingat apa yang telah dipelajari ini dan boleh praktis untuk lakukan dalam menjawab soalan. Kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.